Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Moso, bukan nama sebenar. Hari ini aku nak cakap berkenaan genetik. Genetik dalam bina badan, bodybuilding. Okey. Pertamanya kita tengok apa itu genetik. Genetik kalau secara umumnya aku ada search dekat Google, dia ada cakap maksud genetik dalam bahasa Inggeris relating to genes or heredity. Yang kedua adalah relating to origin or arising from a common origin. Itu maksud general genetik. Tapi secara ringkasnya, genetik itu adalah satu komponen dalam diri kita yang bertanggungjawab untuk menjadikan diri kita tu kita. Contohnya, ia bertanggungjawab untuk menunjukkan ciri-ciri kita, trait kita, kira menunjukkan appearance kita. Contoh macam muka kita, ketinggian kita. Okey? Okey, tu mungkin secara umum apa itu genetik. Yang keduanya kita tengok kepada genetik dari segi bina badan. Macam pelik kan sebut bina badan. Selalu bila ni mesti bodybuilding kan. Tapi tak apa. Genetik dari segi bina badan, definisinya adalah boleh dikatakan sebagai bakat seseorang itu untuk berjaya dalam sukan bina badan ni. Genetik memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan seseorang itu berjaya ataupun tak dalam bidang bina badan ni. Okey, berdasarkan apa yang aku buat research, kita boleh bahagikan kategori genetik untuk bina badan ni ada kepada 5. Okey. Yang first kali adalah kebolehan seseorang itu untuk membina muscle, membina otot. The ability of someone to gain muscle mass ataupun muscle building genetic. Kebolehan seseorang itu untuk membina muscle, sama ada dia senang nak bina muscle ataupun dia susah nak bina muscle. Tapi yang pastinya orang tu kenalah workout. Maksudnya kita kena bagi usaha kita untuk dapatkan muscle tu. Genetik ni ia menentukan kebolehan seseorang itu untuk senang bina muscle ataupun susah untuk bina muscle. Bagi contoh, kita ada yang senang nak bina muscle. Kita ada Dorian Yates. Dia ni dikenali sebagai Mr. Olympia. Untuk pengetahuan korang yang tak tahu Mr. Olympia tu apa, Mr. Olympia adalah pertandingan bina badan yang paling tinggi dalam dunia ni. Kalau macam case Dorian Yates ni, kita tengok waktu dia berjaya tu memang badan dia besar gila lah. Tapi kalau kita tengok waktu dia muda lagi, kita pergi waktu dia muda, macam kita tengok badan dia, kalau sebelum dia start workout tu, badan dia memang kurus. Maksudnya keding lah kan, kurus keding. Tapi bila dia start masuk ke gym, maksudnya dia start workout, dia workout selama 9 bulan saja, kita tengok badan dia macam boleh katakan sama macam kita semua ni workout selama 5 ke 6 tahun. Tunjukkan betapa hebatnya kebolehan dia punya genetik untuk membina muscle. Tapi lepas tu memang bila dia dah mula masuk pertandingan, lawan semua memang badan dia besar lagi lah. Okey, tu contoh untuk kebolehan seseorang itu membina muscle. Kemudian kategori yang kedua adalah rangka badan, bone structure seseorang itu. Macam kalau kita tengok, dia penting sebab bone structure itulah yang boleh membuatkan seseorang itu badan dia jadi macam V tau, V taper. Boleh katakan bentuk ideal untuk bina badan adalah bentuk V. Okay? Bahu dia lebar, kemudian bila turun ke bawah dia punya pinggang kecil. Untuk nak dapat rangka badan macam ni, seseorang itu kena ada bahu yang lebar, tulang clavicle yang panjang. Okay? Tulang clavicle ni dia panjang. Bila dia panjang, dia menyebabkan bahu dia nampak lebar kan. Lepas tu macam mana kita nak dapat pinggang kecil, small waist kan? Kita kena ada saiz tulang pelvis, tulang pinggul ni, tulang pelvis yang kecil. Bila kita ada bahu lebar, kemudian bila kita ada tulang pelvis yang kecil, tulang pinggul yang kecil, dia
menyebabkan jadi bentuk V-taper. Contoh kepada orang yang ada genetik yang bagus untuk bone structure ni, yang aku boleh fikirkan ada contohnya, ada 2 orang, tapi ada ramai lagi lah. Yang first kali adalah Patrick Moore. Dia ni IFBB Pro dan dia lawan pada peringkat Mr. Olympia. Memang boleh dikatakan dia punya genetik memang top lah. Tapi yang aku nak fokuskan ni adalah bahagian tulang dia. Macam kalau kita tengok rangka dia kan, dia punya bahu memang lebar, lepas tu dia punya pinggang tu memang kecil. Walaupun badan dia mass besar gila, tapi dia dapat kekalkan bentuk yang estetik, bentuk yang sedap untuk mata kita pandang kan. Bentuk V-taper tu kita boleh katakan disebabkan dia punya tulang rangka lah. Kemudian orang yang kedua sebagai contoh yang aku boleh bagi adalah Jeff Seid. Jeff Seid ni lebih kepada fitness model, tapi dia ada masuk bertanding dalam Mr. Olympia, tapi pada kategori yang kecil sikit, iaitu kategori men's physique. Kalau kita tengok dia ni pun satu contoh yang baik untuk kita katakan untuk seseorang itu yang ada tulang rangka yang bagus. Kalau kita tengok dia punya bahu lebar, tapi bila turun ke bawah tengok pinggang dia kecil. Itu adalah contoh genetik yang bagus untuk bone structure, tulang. Kemudian kita masuk kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga adalah muscle insertion. Muscle insertion tu basically dia adalah macam mana kita punya muscle tu insert kepada rangka badan kita. Dan muscle insertion ni bertanggungjawab untuk bentuk muscle kita. Sebagai contoh, kita ada muscle abs kita, rectus, abdominis, abs kita, six pack tu kan. Sebab kalau muscle insertion kepada abs kita elok, dia akan buat jadi bentuk symmetrical. Contoh, memang six pack elok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu kalau elok. Tapi ada juga orang yang muscle six pack dia, insertion dia tak apa elok. Bila tak apa elok, kita boleh kadang-kadang nampak dia punya muscle tu mungkin ada lari sikit, ataupun bentuk kotak tu tak betul-betul kotak. Kadang-kadang dia jadi macam pelik lah. Maksudnya dia bukan tak cantik, dia punya insertion tu. Dan muscle insertion ni lah yang boleh membuatkan satu-satu muscle group tu nampak elok ataupun tak. Contoh yang kedua adalah bicep. Sebagai contoh, bicep, muscle insertion untuk bicep kita, ada orang bicep dia panjang macam aku ni, panjang, tendon sikit, so dia membuatkan bicep ni nampak macam full. Tapi ada orang juga yang dia punya bicep dia tendon dia panjang, kadang-kadang muscle dia tu sendiri sampai ke bahagian tengah ni, tapi kadang-kadang mungkin orang ingat tak elok. Tapi ada juga orang yang prefer bicep macam tu, sebab bila muscle ni pendek ke tengah, bila dia flex tu, dia punya full tu menyebabkan bicep tu nampak peak dia macam nampak macam gunung tu lah, effect tu. Ok, itu untuk muscle insertion.